Saban tahun, pesakit yang memerlukan rawatan di Gaza di Palestin semakin bertambah. Tidak kira umur, warga tua, dewasa maupun kanak-kanak. Semakin hari, semakin ramai yang memerlukan rawatan. Apa yang kita sedih adalah di mana kanak-kanak yang sebaya dengan kanak-kanak di sini tidak dapat mencari kehidupan seperti kanak-kanak biasa. Mereka mengharungi hidup dalam keadaan penindasan, pergolakan dan kecederaan yang mereka perolehi kebanyakannya adalah akibat daripada perang itu sendiri. Ditambah pula dengan fasiliti dan kemudahan hospital yang sangat terhad, dengan bilangan katil yang sangat sedikit, bekalan ubat yang semakin kritikal, menambahkan lagi keperitan yang mereka lalui waktu ini. Oleh itu, saya merayu dan mengajak tuan-puan yang berada di luar sana yang menonton video ini untuk bersama-sama Aman Palestin membina Hospital Aman Palestin di Gaza dalam misi memberikan kemudahan perubatan yang lengkap untuk saudara kita yang sedang terus-menerus mempertahankan tanah wakaf milik umat Islam. Setiap sumbangan anda sangat bermakna buat mereka. Assalamualaikum Ustaz. Sihat ah? Tak dengar suara Ustaz, tak dengar suara. Okey Ustaz. Okey dengar lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa khabar? Sihat ah? Alhamdulillah sihat, baru makan tengah hari. Makan tengah hari. Okey Ustaz ah, kita boleh mula ah? Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz. Ustaz Ahmad sekarang bertugas di bahagian jualan tak? Program jualan. Program dan jualan. Bidang terjun. Bidang terjun. InsyaAllah Ustaz. Jadi Ustaz, terima kasih atas menerima jemputan Aman Palestin Pulau Pinang untuk slot Medan Ilmu Aman Palestin Pulau Pinang pada petang ni, pada jam 3 petang. InsyaAllah Ustaz, pada petang ni kita nak berbincang satu tajuk yang baik untuk dibincangkan untuk nak meningkatkan semangat ruh di dalam perjuangan setiap umat Islam, bukan hanya melibatkan kita di Aman Palestin ataupun mana-mana NGO, hatta orang-orang hanya yang terlibat di dalam medan membantu di bumi Palestin, malahan seluruh umat Islam khususnya dan amnya kepada semua umat manusia dalam memahami apa yang berlaku di bumi Baitul Maqdis yang Allah Ta'ala sendiri rahmati di dalamnya, insya-Allah. Jadi Ustaz, pada petang ini sebelum kita memulakan Ustaz,
Ustaz dah bertugas dengan Amal Palestin. Sebelum ni kita pada minggu lepas anda bersama dengan Ustaz Akid Abdullah dalam slot yang sama pada waktu yang sama. Pada petang ini Ustaz minta Ustaz mungkin boleh perkenalkan diri sikit. Ustaz berumur berapa ke, dah berkahwin ke belum, insyaAllah pada petang ni. Selepas tu pengalaman bekerja dengan Israk Travel. Sebelum ni Ustaz dengan Israk Travel kan? Ya. InsyaAllah Ustaz, disilakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sedikit pengenalan. Saya perkenalkan diri, nama Ahmad bin Abdul Halim, berasal daripada Perak, sudah berkahwin, berumur 33 tahun lah. Sekarang muda lagi, insyaAllah. Anak masuk 4 insyaAllah. Isteri, Iswan, isteri. Rahsia. Okey, jadi sedikit saya bertugas di Bangi lah, Bangi Selangor. Di Bangi. Penuh masa bersama sebagai perunding pelancongan lah di Israk Travel Sungai Berhad. Marketing dan sebagainya. Cuma sekarang disebabkan situasi pandemik ini kita bantu bahagian jualan lah di Amal Palestin untuk kita sama-sama rancakkan ekonomi kita, insya-Allah. Mungkin itu pengenalan lah. Jadi Ustaz dengan Israk Travel berapa lama Ustaz? Dengan Israk Travel ini tahun ke-6. Dengan lama ke-6 sejak penubuhan dia lah. Penubuhan dia dah 6 tahun dari awal-awal dulu memang dengan Israk Travel. Kita membesarkan Israk Travel dengan niat utama kita nak bawa masyarakat, khususnya rakyat Malaysia ini untuk lebih dekat dengan bumi Palestin. Kita cuba membina hubungan dengan rakyat Palestin yang berada di dalam Palestin untuk kita sama-sama pergi melihat sendiri bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka menghadapi rintangan-rintangan kehidupan di sana lah. Jadi beberapa orang saya dah pergi hampir banyak kali lah, tak boleh nak kira lah. Dan banyak juga banyak juga rakyat Malaysia yang telah bersama-sama, masyarakat yang bersama dengan kami di Israk Travel yang pergi melihat sendiri bagaimana kehidupan masyarakat Palestin di bumi Palestin itu sendiri. Jadi pengalaman kalau nak cerita bekerja di bidang pelancongan ini, kita dapat manfaat-manfaat, kita dapat pengalaman lah, pengalaman melihat dunia yang berbeza. Tidak hanya kita selesa dengan dunia kita sendiri di Malaysia ini yang sangat aman dan sangat damai, kita cuba keluar daripada kepopong kesiasaan itu sendiri. InsyaAllah. Jadi Ustaz dah terlibat dengan Israk Travel yang travelnya selalu mengarah kepada bumi Palestin, bumi-bumi yang bersejarah ni Ustaz. Jadi apa yang menyebabkan Ustaz melibatkan diri dalam isu dunia, terutamanya dunia Islam lah, terutamanya dengan isu di Palestin Ustaz, terutamanya, insya-Allah. Dengan kesedaran yang atas kesedaran yang ada, kita untuk melihat belahan dunia yang lain, melihat bagaimana sebab orang travel ni dia memang kita kena explore. Kita tengok budaya mereka, kita kena tengok budaya di satu tempat. Contoh kita ke Turki, contoh kita ke Jordan, ke Arab Saudi, Mesir dan sebagainya. Kita dapat melihat bagaimana kekuasaan Allah itu ataupun menciptakan manusia ni berbeza-beza. Berbeza bangsa, berbeza warna kulit. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat melihat peluang-peluang untuk kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita, terutamanya umat Islam yang berada di negara-negara Islam, khususnya di Palestin. Sebab kami travel agency memang
majority package-nya ke Palestin lah, ke Palestin, Turki, dan negara lain lah. Jadi kalau kita biasa lihat orang Palestin ini adalah satu bangsa yang banyak kali disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Dia banyak kali dipetik, banyak kali di highlightkan, banyak kali ditekankan bahawasanya mereka ini adalah satu masyarakat yang sangat dekat dengan keagungan Islam itu sendirilah, insya-Allah. Jadi Ustaz tertarik dengan isu Palestin ni adalah apa yang disebut oleh Nabi, apa yang disebut oleh Al-Quran lah, maksudnya macam tu lebih kurang ya. Sebab ada hadis yang menceritakan tentang ialah kalau kita dari segi umat Islam pun Masjid Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama kita kan. Hadis itu berbunyi macam mana? Kiblat pertama ada hadis daripada Al-Bara kan yang mengatakan bahawasanya ketika Rasulullah SAW pertama kali tiba dari Madinah, baginda singgah kepada nenek moyangnya atau bapa saudara dari Ansar, dan baginda melakukan solat menghadap ke Baitul Maqdis. Sebab masa awal-awal dulu Rasulullah memang pada awal Islam di zaman kenabian dulu awal memang menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi fokus kepada bumi barakah itu sangat sepatutnya kita sangat mengagungkan dia lah. Dan banyaklah maknanya menceritakan tentang kebesaran Baitul Maqdis umumnya, khususnya pada Masjid Al-Aqsa. Ya, Ustaz. Okey Ustaz, jadi banyaklah perkara-perkara yang menarik yang melibatkan bumi Palestin ni, bumi wakaf umat Islam sebenarnya, seperti mana yang disebut. Ana agak tertarik dengan apa yang dikatakan, memang itu adalah satu fakta oleh Ustaz Akib, ayanda kita. Tanah wakaf umat Islam ni ada 3 Ustaz, Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Jadi Ustaz, tanah wakaf ni 2 tu terjaga insya-Allah, walaupun adalah pelbagai isu yang dikatakan melibatkan kerajaan Saudi dan sebagainya, itu kita tak bersentuh. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita apa yang pengalaman Ustaz sewaktu di Palestin, di Baitul Maqdis, sosioekonomi dia macam mana, masyarakat dia macam mana, adakah masyarakat dia di orang macam di Mesir orang dia agak keras sikit, apa pengalaman yang anda sedia maklum lah, adakah orang lembut dengan orang Syria kan, setiap masyarakat negara tu tak sama kan. Orang dia macam mana kan. Ustaz dah kerak ke sana, insya-Allah Ustaz mungkin Ustaz boleh cerita sikit pengalaman Ustaz sewaktu berada di sana, bermuamalah dengan orang di sana insya-Allah Ustaz. Saya akan berkongsi sedikit cerita lah tentang macam mana kita nak masuk ke Palestin. Pertama kami terbang dari Malaysia, kita mendarat di Jordan lah, di Jordan. Jordan ni satu negara yang berada bersempadan dengan Palestin. Dan kemudian kita akan cross masuk ke Palestin melalui jalan darat, melalui immigration yang ada di sana lah. Dan kemudian kita masuk ke Palestin itu dari segi geografinya sangat strategik lah sebenarnya. Kalau kita tengok dalam peta dunia, negara Palestin ini terletak di tengah-tengah atlas, di tengah-tengah peta dunia. Dan bila saya masuk, antara bandar pertama yang saya lalu pertama adalah Jericho. Jericho yang kita biasa dalam bahasa Arab adalah Ariha. Jericho ni tempat yang orang tanam kurma tu. Orang tanam kurma. Kurma mungkin besar boleh tu. cerita sikit Ustaz. Boleh cerita sikit. So
Boleh, boleh insyaAllah. Jadi ladang kurma yang terbaik berada di Jericho. Jadi kita masuk, bandar pertama yang kita masuk adalah Jericho. Jericho ni agak panas. Dia punya geografi sebab dia berada agak rendah dari panas. So sebelah tu Laut Mati Sebelah tu Laut Mati memang. So Jericho atau Ariha ni tanah yang jarak dengan permukaan laut tu dia sangat rendah. Jadi dia panas sikit. Dia tak macam lain. So bila kita dari Ariha, kita akan menuju ke Jerusalem lah ataupun Baitul Maqdis. Jadi kita akan tengok bagaimana kita melalui penempatan haram. Yahudi Israel pun kita nampak juga dia buat flat macam kondo, banyak lah kan. So mereka akan duduk di situ. Bila saya sampai masuk ke Baitul Maqdis, satu penempatan yang agak padat sebab di Baitul Maqdis itu di persekitaran Masjid Al-Aqsa tu ramai orang dan itu adalah bandar lama Baitul Maqdis. Bandar lama Baitul Maqdis. So bangunan-bangunan ni pun memang macam lama lah. Kita boleh tengok bangunan dekat jalan tu, bangunan-bangunan yang bertembok. Zaman sekarang dah tak ada orang buat tembok tu. So di Palestin masih ada lagi dan juga ada lorong-lorong yang kereta tak boleh masuk. Nak cerita yang masanya memang lama. Palestin ni adalah satu bandar lama. Banyak rasul yang dah lalu di Baitul Maqdis. Itu dari segi geografi dia. Baitul Maqdis dia agak tinggi sikit, berbukit sikit. So kalau walaupun kita pergi dalam musim sejuk, Baitul Maqdis sejuk. Tapi kalau kita pergi ke Jericho tak berapa nak sejuk sebab dia rendah. Yang rendah dah agak panas. Dan alhamdulillah dia agak panas dan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa itu sendiri berada di atas bukit. Puncak tertinggi di bandar tu, Masjid Al-Aqsa tu duduk atas So kalau kita nak pergi menampak pergi ke Masjid Al-Aqsa tu agak naik bukit sikit lah. Jadi kalau orang tua-tua yang sakit lutut tu kena pelan-pelan lah kan. Jadi itu dari segi geografi dan permukaan bumi dia lah. Dan kemudian kita akan berjumpa dengan masyarakat. Antara pengalaman pertama atau pengalaman yang saya mula-mula sampai dulu tahun 2016 macam tu lah. Awal-awal dulu saya pergi pertama sekali adalah kita berjumpa dengan imam besar Masjid Al-Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunaidah. Itulah orang pertama yang saya jumpa yang memang di dalam Palestin lah, selain driver dengan guide lah. Kita pergi jumpa imam dulu. Kita tanya dia, kita bagi tahu kita dari Malaysia, kita buat travel macam ni. Kami sangat merindui orang-orang Palestin. Dia sangat appreciate lah. Maknanya dan juga kemudian kami dibawa ke rumah dia. Orang Palestin ni dia sangat menerima tetamu. Dia sangat meraihkan tetamu. Kita kalau orang Melayu ni memanglah kita bawa dekat rumah kan. Tapi kalau orang Palestin ni, walaupun dia tahu kita duduk hotel, dia suruh kita tidur rumah dia. Dia raih sungguh lah. Dia raih sungguh. Jadi orang Palestin ni dia raih sungguh. Jadi kehidupan mereka di Baitul Maqdis khususnya, orang Palestin ni dia hidup berasimilasi lah. Kalau kita cerita tentang sosioekonomi dia hidup berasimilasi. Dekat situ ada orang Kristian, dekat situ ada orang Yahudi, dekat situ ada orang Yahudi Ortodok dan sebagainya, dan macam-macam lah dan lain lah. Jadi depa di Baitul Maqdis tu ada kawasan-kawasan rumah lah, ada kawasan Muslim quarter, ada kawasan Christian quarter, ada Jewish quarter yang ada tembok ratapan tu kan. So di situlah. Jadi mereka hidup bersama-sama. Tak macam di belahan bumi yang lain. Di Palestin, di Gaza hanya orang Islam dan sedikit orang Kristian saja. Jadi orang Yahudi tak ada. Orang Zionis tak ada, orang Yahudi Ortodok pun tak ada. Kan? Jadi so kalau kita jalan-jalan dekat sekitar Baitul Maqdis tu, kita akan nampak orang Yahudi Ortodok yang pakai saibah panjang. Yang ada guling-guling apa? Yang berpusing-pusing macam tocang tu. Pusing-pusing tu. Lagi panjang. Dia beza. Dia beza. Dia adalah Yahudi Ortodok. Dia bukan macam dia ada fahaman-fahaman dia lah, macam mazhab dia lah. Ada mazhab dia. Jadi kami sempatlah pergi masuk ke mereka punya tempat tu macam-macam lah. Mereka akan baca Talmud dan sebagainya.
Jadi keadaan kalau kalau soalannya adalah bagaimana orang Islam hidup di Baitul Maqdis, macam itulah mereka hidup bersama-sama, berasimilasi. Memang ada cabaran-cabaran dia lah. Ada banyak cabaran orang Islam nak hidup bersama-sama dengan orang lain ni, terutama penjajah Yahudi kan. Antaranya adalah kelab-kelab malam dia bagi peluang untuk orang Islam masuk. Orang Islam, anak-anak muda orang Islam ni, siapa nak masuk free. Itulah benda-benda lain lah, banyaklah benda-benda cabaran lah. Cabaran-cabaran anak-anak muda untuk dirosakkan oleh proses asimilasi itu sendirilah. Jadi kita tengok pun, kita jumpa anak-anak muda, jadi kita bagi dia semangat lah. Maksudnya dengan keadaan macam tu. Kemudian kadang-kadang mereka ni bekerja tau. Orang Palestin di Baitul Maqdis, mereka bekerja kadang-kadang bukan dengan orang Islam, mereka bekerja di Israel tau kadang-kadang. Kadang-kadang mereka bekerja di Israel, mereka kena keluar border Baitul Maqdis tu masuk ke kawasan Israel untuk kerja dengan sebab peluang pekerjaan kurang. Jadi mereka bekerja dengan orang Israel, dengan bos-bos Israel lah. Dan perbezaan dia dengan pekerja lain mungkin orang Yahudi Israel ataupun orang Israel sendiri, orang Islam ni dia kerja tapi gaji dia tak dapat penuh. Itu dia. Gaji tax terhadap gaji dia, cukai dia agak tinggi lah. Sebab yelah, dalam kehidupan dalam keadaan tertindas lah. Jadi mungkin itu sedikit tentang sosial ekonomi. Kalau kita tengok orang tua tu banyak juga di bandar Baitul mana banyak orang tua, orang muda pun ada. Tapi kanak-kanak yang paling kesian, sebab kanak-kanak ni ialah dalam keadaan macam tu, tertekan nak membesar. Jadi kesian lah kadang-kadang mereka. Tapi mereka bagusnya orang Palestin ni mereka tak minta sedekah. Walaupun kita nampak mereka susah, mereka tak minta lah bang singgit-singgit je kan, ataupun $1 tak ada lah. Dia hormat. Dia ada prinsip. Bagus. Dia ada jati diri dia kuat. Jati diri dia sebagai seorang, sebab mereka pun sedar yang bahawasanya Allah dan Rasulullah SAW dah janjikan mereka adalah satu bangsa yang akan berjuang hingga ke hari kiamat untuk menjaga tanah wakaf umat Islam itu sendiri. Jadi kesedaran itulah yang orang Yahudi dan lain-lain tu nak bagi kurang. Mereka bagi benda tu free, masuk park free, masuk ada kedai-kedai Arab pun sekarang mereka bagi free ya. So itu antara apa yang saya dapat daripada perkongsian dengan masyarakat di Baitul Maqdis khususnya. Ada juga saya pergi ke bandar-bandar lain lah, antaranya Bethlehem dan juga kita pergi di Hebron yang adanya Masjid Ibrahimin, makam Nabi Ibrahim di situ. Makam beberapa nabi pun di situ juga, di dalam Masjid Ibrahim itu. Kita akan pergi ke makam Nabi Yunus di Bethlehem. Sebenarnya banyak makam-makam yang ada di Palestin lah yang kami singgah. Kalau kita tengok di situ pun dekat Jericho tadi masa awal-awal masuk tu, kita ada makam Nabi Musa. Makam Nabi Musa tu makam tu maksudnya mungkin tempat singgah dia ataupun kubur dia. Kan, sebab kadang-kadang ada khilaf kan. Kubur di sini ada, negara Syria pun ada, dia pun nak juga sebab bagi orang datang kan. Jadi tapi kalau menurut cerita sejarah Nabi Musa itu memang yang paling logik adalah dekat Jericho tu lah. Sebab lebih dari Jericho lah. Nabi Musa nak masuk, lepas tu ada kan cerita yang bahawasanya dia nak pergi ke Baitul Maqdis, kemudian nak hari Sabtu kan, nak hari Sabtu dia tak ada nak perang, so Jumaat dia duduk situ dulu. Adalah maknanya banyak kisah-kisah Anbiya sebenarnya yang sangat rapat dengan bumi Palestin itu sendiri. Bukan hanya peristiwa Isra Mi'raj, tapi di sebelum itu lagi macam-macam lagi sirah sejarah yang kita boleh bongkar, terutama di bumi barakah Palestin itu. Wallahualam. InsyaAllah. Okay. Ustaz, sebelum kita meneruskan untuk soalan seterusnya, kita rehat Ustaz. Kita nak bagi ada sikit macam ada VT untuk kita tunjuk kepada mungkin penonton-penonton kita, insyaAllah.
Boleh, sila. Baik, Ustaz. من الشعب الفلسطيني في مساندة قضايا الشعب الفلسطيني جميعا في الداخل والخارج. ويأتي هذا المشروع من ضمن مشاريع مؤسسة أمان فلسطين لإعادة بناء مساجد دمرها الاحتلال في الحرب السابقة في عام 2014. نشكر الشعب الماليزي، الحكومة الماليزية، نشكر مؤسسة أمان فلسطين، جميع المتبرعين الذين يساهمون دوما في مساندة ومساعدة الشعب الفلسطيني في تجاوز هذه الأزمات المتكررة. نشكر الجميع على تبرعهم السخي. وجزا الله كل من أسهم في إعادة بناء مسجد الإمام الشافعي، بدءا من إخواننا في مؤسسة أمان الماليزية. Okay, Ustaz, insyaAllah itu sedikit selingan pada BT untuk rehat. Dah lama sangat Ustaz cakap, kita bagi rehat 2-3 minit. Tadi itu Ustaz, kita punya projek lah di Gaza, satu projek Masjid Imam Ash-Shafi'i. Jadi kita faham
kita sebelum sehari 2 hari ni agak bermain di media masa. Mungkin kita boleh sentuh sikit. Adalah hamba Allah Ta'ala ni dia macam mempersoal. Tapi kita ingin nak sampaikan kepada rakyat Malaysia bahawa semua projek-projek yang kita rencanakan di Aman Palestin berjalan dengan baik. Jadi Masjid Imam Syafi'i adalah satu di antara puluhan ataupun ratusan projek yang telah dibuat dan dilaksanakan di bumi Palestin, insya-Allah Ustaz. Jadi Ustaz, untuk soalan seterusnya, selepas kita dah lihat projek, salah satu VT projek di Aman Palestin yang dijalankan oleh Aman Palestin, apa saranan Ustaz untuk umat Islam khususnya di Malaysia, di Pulau Pinang bermula utara sampai ke Sabah atau Borneo atau di mana saja, saranan Ustaz untuk kita terus membantu umat Islam di Palestin, di Syria dalam mendepani musuh-musuh Islam, tak kiralah yang berada di Palestin, di Syria ataupun di mana saja, bersama Aman Palestin. InsyaAllah Ustaz, kita ada pelbagai projek. Kita ada projek sumbangan tetap, jom taja, dan pelbagai projek telah kita laksanakan Ustaz. Jadi apa saranan Ustaz untuk rakyat Malaysia bersama Aman Palestin? InsyaAllah Ustaz, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung semula. InsyaAllah sedikit saranan daripada saya, bahawasanya kita hendak membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestin, terutamanya kan bagaimana cara kita hendak membantu kan. Pertama, hendaklah kita korbankan harta kita lah sikit untuk memberi sumbangan kepada rakyat Palestin khususnya, melalui saluran-saluran Aman Palestin, kempen-kempen Aman Palestin, yang mana banyak kalau kita tengok dalam VT tadi, bagaimana terutamanya Masjid Al-Syafi'i, pemberian projek-projek wakaf dan sebagainya, bantuan berbuka puasa, bantuan musim sejuk dan sebagainya. Ada yang agak terkini adalah hospital Aman Palestin lah, terutamanya hospital apa yang kita? Hospital mental Ustaz. Ya. Sekretari. Hospital sekretari, untuk sama-sama kita bantu mereka yang dah lalui macam-macam ujian, macam-macam tekanan ya, dalam negara Palestin yang sebenarnya terkepung di dalam negara sendiri. Jadi kita bantu dari segi rawatan psikiatri lah. Mudah-mudahan banyak cara boleh tanya dengan pihak Aman Palestin sendiri, kempen-kempen yang mereka buat, yang insya-Allah kita sampaikan. Dan sebenarnya banyak projek yang dah berjaya, dan kita bukan hanya mahu memulakan memberi sumbangan, tetapi sumbangan itu kena berterusan, sebab mereka berterusan memerlukan bantuan-bantuan daripada kita, rakyat Malaysia khususnya, untuk meneruskan kehidupan dan menambah baik kehidupan mereka, supaya mereka dapat rasa macam mana yang kita rasa. Anak-anak mereka dapat rasa apa benda yang anak-anak kita rasa. Dan ibu bapa mereka dapat rasa apa benda yang ibu bapa kita rasa. Jadi kita sama-sama berkongsi nikmat kehidupan itu dengan mereka yang sebenarnya saudara jauh kita, berada jauh dari segi geografinya, tetapi sebenarnya dekat di hati kita, insya-Allah. Ya. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih. Ustaz, jadi kita faham tadi Ustaz ada bercerita satu tempat untuk Eko, atau nama sebelumnya adalah Areha, yang ada satu tarikan yang menarik Ustaz. Mungkin luar sikit pada soalan. Boleh. Kurma Ustaz. Ya, kurma. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit, dah Ustaz terlibat di dalam kedai Aman Palestin. Mungkin Ustaz boleh sebut sikit apa yang boleh kita bawa bersama rakyat Malaysia jugalah, secara khususnya di Pulau Pinang, apa yang
kita serve kulit pada masyarakat, terutama ni dah dekat Ramadan dah Ustaz. Kan? Boleh. Mungkin ada kurma yang menarik daripada bumi Palestin ke macam mana ke. Ustaz, silakan Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah tahun ni kita exclusively kita akan bawa kurma daripada Palestin, yang mana ladangnya adalah ladang orang Islam Palestin itu sendiri, pekerjanya yang dituayakan sendiri oleh orang-orang masyarakat Palestin lah. Jadi insyaAllah kita akan bawa dalam musim Ramadan kali ini, kita akan bawa satu kurma yang dikenali dengan kurma Mekjul. Kurma Mekjul Palestin yang identik dengan dia punya besar dia dan lembut dia dan kekenyangannya lah. Biasa orang begitu, hang makan kurma apa? Hang makan kurma Mekjul Palestin. Makan satu memang kenyang. Dia kalau bangun pada malam lapar tu, ataupun nanti kena sebiji kenyang lah. Ya, kena sebiji kenyang, ataupun nanti sahur tiba-tiba nak imsak dah ni. Hangap sebiji. Jadi nanti boleh dapatkan dekat cawangan amal Palestin terdekat, boleh beli dengan depa. So kurma Mekjul ni dikenali dengan Raja Kurma lah. Kalau Raja kita kurma, ada Raja Kurma ni sebab nutrition dia paling tinggi dan juga fiber dia dan tekstur dia yang lembut dah. Sebenarnya Raja Kurma sebab dia kurma paling besar, tak ada kurma besar lagi dari dia. Kan? Dan ditanam seperti yang Tuan Ikram cakap tadi, ditanam di tanah yang paling subur di Palestin, iaitu di Ariha itu sendiri ya. Dia banyaklah kebaikan kurma-kurma ni. Itu yang pertama lah. So kita akan bawa kurma. Jadi bagi siapa yang pernah pergi ke Palestin akan sangat merindui dengan kurma Mekjul ini. Dengan sebab keistimewaan dia, sebab kita tahu Palestin ni tanah yang diberkati. Jadi ditanam di satu tanah yang lain lah. Kita akan rasa insya-Allah, mudah-mudahan keikhlasan kita itu kita akan dapat rasai keberkatan dari segi buah itu yang pertama. Yang kedua, kita ada juga minyak zaitun. Minyak zaitun yang ditanam secara organik lah. Jadi nanti ada jualan dari Amal Palestin, boleh dapatkan minyak zaitun itu yang insya-Allah dari hasil tangan orang Palestin itu sendiri. InsyaAllah. Ustaz. Jadi Ustaz, apa kita dah di penghujung dah Ustaz, dah lebih 30 minit insya-Allah. Mungkin Ustaz boleh simpulkan, boleh bagi sedikit khulasah bagaimana kita mampu bersama mereka untuk membebaskan bumi Palestin, bumi umat Islam, bumi Tanah Wakaf ni lah. Mungkin agak soalan ni agak macam lain, tapi kita saranan ini bagaimana kita terutamanya umat Islam untuk terus maju insya-Allah. InsyaAllah. Jadi suka untuk saya berikan diri saya sendiri dan juga kawan-kawan para pendengar yang kita boleh mula dengan sekecil-kecil benda. Kalau kita nak berubah, kita akan mula dengan sekecil-kecil benda. Kita mula dengan diri kita sendiri. Dan kita dekatkan diri kita dengan kita latih diri kita sendiri untuk memenuhi tuntutan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah gariskan kepada kita. Dan kita mencuba menjauhi segala larangan Allah. Dan mudah-mudahan kita dekat dengan Islam, syariat Islam sendiri, dan itu akan disebarkan kepada masyarakat, ahli keluarga kita lah yang terdekat. Walaupun kita duduk jauh dari Palestin, tetapi kalau kita tengok orang Palestin ni, kalau dari segi statistiknya adalah orang yang paling cerdik di dunia. Orang yang paling ramai menghafal Al-Quran di dunia. Dari segi peratus populasi dia, paling banyak pemegang PhD. Jadi kita nak jadi macam mereka. Kita nak jadi macam bangsa pejuang macam mereka. Jadi kita boleh mula dengan diri sendiri, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan ajaran Islam yang sebenar, kan? Dan juga bila kita dah mengubah diri kita di keluarga kita, dan kita sama-sama turun ke masyarakat untuk ajak masyarakat Malaysia khususnya lebih dekat kepada Islam, dan juga jadi secara moral dia kita dekat dengan orang Palestin. Kita dekat dengan mereka. Kalau mereka hafal Quran, kita hafal Quran. Kalau mereka sangat baik kepada jiran-jiran,
kita perlulah baik kepada dia. Seperti saranan Rasulullah SAW untuk kita baik dengan jiran-jiran kita. Macam tadi saya kongsikan, orang Palestin ni sangat menghormati tetamu, dia raikan kita. Jadi kita sama-sama buat benda yang sama. Buat benda yang sama. Dan juga kita kena ingat bahawasanya kita umat Islam sebagai sebuah bangunan. Depan bangunan di sana, kita bangunan di sini. Satu hari nanti insya-Allah kita sama-sama berjuang untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dari cengkaman penjajah khususnya, dan umumnya kita membebaskan bumi Palestin keseluruhannya, kerana itu adalah tanah wakaf milik umat Islam keseluruhan dia. Bukan hanya untuk orang Palestin saja, tetapi untuk keseluruhan umat Islam baik yang berada di Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Kita adalah satu bangunan, insya-Allah. Salah satu jejak-jejak Salahuddin. Ya. Jadi itu adalah sebenarnya jejak-jejak Salahuddin. Bagaimana kita nak menjadi seperti Salahuddin? Salahuddin orang Kurdi dari Syria tu. Syria sempadan dengan Turki tu. Jadi dia membebaskan. Jadi kita dari Malaysia ni kita dah bermula ke belum untuk membebaskan Al-Aqsa? Untuk membebaskan. Kita dah mula ke belum? Ke duduk parking lagi basikal tu kan? Jadi mudah-mudahan kita sama-sama bergerak untuk menuju ke arah itu, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Jadi berakhirnya soalan yang terakhir dan jawapan penjelasan yang diberikan oleh Ustaz. InsyaAllah berakhir kita punya slot pada petang ini bersama Medan Ilmu Aman Palestin Pulau Pinang. InsyaAllah mungkin kita boleh bertemu lagi Ustaz. Selepas-lepas ni mungkin dalam slot khas mungkin boleh penerangan isu barang-barang Aman Palestin, barang-barang di kedai amal. Kan insyaAllah. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk bersama FB Live Aman Palestin. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain waktu, di lain ketika, pada waktu yang insyaAllah Allah Ta'ala yang tentukan. InsyaAllah Ustaz. Macam ni lah Ustaz, apa sebab dengan keadaan Perintah Kawalan Pergerakan di Pulau Pinang masih gerakan Perintah Kawalan Pergerakan masih. Mungkin di sana PKP juga Ustaz? Masih. Kami admin group admin group kena stay dulu. Dia ada yang admin group kena last. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, mungkinlah inilah salah satu medium yang kita boleh merapatkan jurang silaturahim yang agak lama terputus di antara kita, yang mungkin dah lama tak jumpa, dah setahun lebih dah. Jadi insya-Allah Ustaz, insya-Allah wallahu ta'ala alam, kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul as. Insya-Allah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Ustaz. Baik, sama-sama. Assalamualaikum.